Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya-Allah kita akan selesaikan bacaan kitab ini, Al-Adabul Mufrad, berbagi 3 bab dan 3 hadis. Moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dalam membaca hadis dan menjadikan hadis-hadis Nabi ini sebagai saksi di hadapan Allah kelak bahawa kita pernah membaca mereka, bahawa kita berusaha untuk beramal dengan arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengukuhkan pendirian, menjaga batasan daripada melanggar perkara yang dilarang oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah suatu yang baik itu kecuali dia akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Maka janganlah kita meremehkan suatu kebaikan apapun walau dia kecil, kerana jalan untuk melaksanakan kebaikan ini sangat banyak. Bahkan disebut, beramallah kamu dengan semua kebaikan yang kamu mampu, li'annaka la tadri, kerana sesungguhnya kamu tidak tahu dengan amalan apakah kamu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Mungkin ada amalan kecil je yang memasukkan kita ke dalam syurga, kerana amalan besar kita terhalang. Mungkin ada sedikit rasa riaknya, ujubnya, hilang khusyuknya, tapi ada amalan kecil yang kita buat benar-benar ikhlas kerana Allah, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Tu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha an tariq, ay an kanat tu'dhil muslimin. Aku lihat ada seorang ini sedang berlegar-legar di dalam syurga. Bahasa kita berguling-guling, yataqallab, seronok sungguh. Dia masuk syurga hanya kerana dia pernah memotong sebatang pokok yang tumbang dan menghalang jalan orang ramai. Ya, amalan lain dia buat, tapi hak tu Allah pandang sebab apa? Dia angkat kepayahan daripada orang ramai. Tak ada siapa suruh dia buat, sungguh-sungguh dia buat. Nabi juga, aku lihat ada seorang kehausan di tengah gurun pasir, padang pasir. Lalu dia turun ke dalam telaga yang dalam. Dia tak ada apa-apa bekas untuk bawa air. Dia turun tu, dia minum sehingga dia puas. Dia pun naik sampai tebing. Dia lihat seekor anjing sedang kehausan. Turun telaga ni bukan mudah, payah. Dia tak ada bekas apa, kalau tidak dia cedok naik dah dari awal. Nak keluar, tak gamak pula dengan anjing ni. Nak turun tu dia dalam, nak ambil dengan apa? Akhirnya dia tanggalkan kasut dia, dia turun dan dia cedok dengan kasut dia. Dia naik semula dengan susah payah, dan dia beri minum kepada anjing itu. Lantas dia masuk syurga kerana anjing tersebut, insya-Allah. Tu
Turqul khairi kathira, jalan kebaikan ni banyak. Bakat-bakat himpun, insya-Allah, semoga Allah himpunkan kita dalam syurga. Bab yaskutu idza ghadiba, bab seseorang itu jika marah hendaklah dia diam. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala haddatsana Laits qala haddatsani Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam علموا ويسروا 3 مرات. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah dan permudahkanlah. 3 kali Nabi ulang. Ajar orang akan agama, permudahkanlah. Ajar dan permudahkan. Maksud permudahkan bukan memudah-mudahkan. Sampaikan dengan cara yang mudah untuk difahami oleh orang yang belajar dengan kita. Kemudian cari cara penyelesaian yang mudah bagi sesuatu masalah yang dihadapi. Karena di dalam Islam tidak ada masalah kecuali ada penyelesaiannya dengan cara yang mudah. Allah sendiri berulang kali sebut di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak mempermudahkan, bukan menyulitkan. Maka sehebat-hebat puasa di bulan Ramadan itu boleh dibatalkan atau boleh tidak berpuasa kerana musafir dan kerana sakit. Dan sakit tidak ada had, kembali kepada orang yang rasa tu. Dekat mana dia berasa tak boleh pi, dia buka puasa. Dia berasa dia boleh pi, sila. Maksudnya tidak ada had. Allah kata sakit sampai nak mati dulu ke ada. Keringanan yang ada dalam Islam. Maka orang-orang yang dipertanggungjawabkan untuk mengajar orang lain akan urusan agama ini khususnya, permudahkanlah, supaya orang melihat agama ini adalah cara hidup yang paling mudah untuk diamalkan. Kalau disukarkan, disulitkan dengan pendapat dan pandangan-pandangan yang payah, akhirnya dia menjadi fitnah ke atas agama dan orang-orang agama. Malam ada seorang sahabat tanya, saya baca tentang apa yang dilakukan oleh salafun as-salih ketika mereka masuk ke bulan Ramadan. Apa yang mereka buat? Kata para a'immah kalangan sahabat dan tabi'in, kata mereka, syahrul Ramadan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan ni hanya saja dia adalah bulan baca Al-Quran dan bulan untuk memberi makan. Kita baca Quran banyak-banyak dan bagi makan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Sama ada dia miskin atau tidak miskin, menganjurkan berbuka puasa. Sama ada kita bagi duit atau hantar makanan, yang penting kita bagi orang buka puasa, pahala cukup besar. Lalu dibawa kisah-kisah para ulama. Al-Imam Malik, orang yang sangat suka mengajar hadis, dia akan berhenti sat mengajar hadis pada bulan Ramadan. Dia akan baca Quran banyak dan setiap hari dia khatam Quran. Al-Imam Al-Bukhari sama juga, siang dia khatam sekali, malam 3 hari sekali. Siang dia baca sekali khatam, malam setiap tarawih dia akan baca 10 juzuk, 3 hari dia khatam. Al-Imam Ibn Shihab, dia menyatakan bahawa kami menyaksikan guru kami Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala khatam Al-Quran di bulan Ramadan, siang sekali, malam sekali. Kita fikir tak lepas habis ni, bila nak pergi bazar Ramadan, dah tahun lepas tak ada.
Tak ada buat apa kita. Tapi itulah himmah, semangat mereka. Cukup hebat. Cerita pasal banyak baca Quran. Orang ni tanya, Ustaz, kalau kita baca Quran tak apa betul, Ustaz, macam mana nak baca Quran tapi baca tak apa betul? Boleh tak? Dia kata sebab tu Nabi SAW sebut, siapa yang baca Quran, man qara'al Quran wa yatata'ta'u fihi, siapa yang baca Quran dan gagap padanya, gagap, tak apa lancar, ada beberapa kesilapan, falahu ajran, baginya 2 pahala. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, dan siapa yang baca Quran dalam keadaan mahir, betul bacaan dia tepat, dengung apa semua elok, dia kedudukannya adalah setara dengan para malaikat yang mulia di sisi Allah. Tengok, Nabi tak halang. Cuma janganlah orang yang tak apa lancak baca Quran tu dia redha dengan keadaan dia. Dia kena belajar. Tapi janganlah kekurangan dia dalam baca Quran itu menjadi alasan untuk dia tak mau baca. Kita baca pun salah duk buat berdosa dah. Baca sambil berbetul. Tidak ada orang yang belajar Quran kecuali dengan bermula dengan salah. Adakah dia berdosa? Tak. Kerana dia nak belajar. Pada kadar tahap kita sampai tahap tu, bacalah. Semoga Allah ganjarkan kita. Jadi kalau duk pergi abang, tak boleh haji kena baca pergi betul elok-elok dulu, lajak sungguh-sungguh dulu. Agak-agak dia nak buat apa? Dia tutup, dia tak mau baca. Tak baca surah abang. Permudahkan. Nah, alimu wa yassiru, ajar dan mudahkan. Wa idza ghadibta faskut, dan jika kamu marah hendaklah kamu diam. 2 kali Nabi ulang. Sebab apa? Kalau marah mulut ni duk bunyi, dia bagi orang lain marah sama lagi. Duk marah sambil duk beledang, orang lain marah juga. Tak lagi dia akan keluar kata-kata yang tak elok. Habis segala hamun keluar, segala kata-kata kesat. Marah ni sifat yang ada dalam diri kita. Dia kadang-kadang kita duk tahan pun dia mai. Tapi kalau terlajak dia mai juga, berdiamlah. Sebelum ni kita baca hadis kena berwudu apabila marah. Kita baca hadis bila marah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan yang ni kita baca jika marah hendaklah berdiam diri. Ini adalah sunnah Nabi ketika marah. Maknanya bila kita marah, ni apa yang Nabi SAW ajak kita. Dan selalu kita cerita dalam kitab yang kita baca dan khatam hari itu, Muhammadur Rasulullah Syama'il, kitab Syama'il Nabi. Nabi satu hari keluar dari rumah nak pergi kat kumpulan sahabat. Tiba-tiba dalam kumpulan sahabat tu ada seorang munafik yang sangat jahat, lidahnya memperburukkan Nabi. Di belakang Nabi ni macam-macam dia duk mereka, dia duk kata. Depan Nabi Allah punya duk buat baik. Nabi nak pergi, ada kawan tu timbul rasa marah dalam diri Nabi SAW. Lantas Nabi pusing tang lain dulu. Nabi tak terus pergi kat itu, Nabi pusing masuk pasar dulu sehingga merasa tenang, hilang marah Nabi. Nabi pun pergi kat sahabat tadi, seolah-olah tidak ada apa pun. Sahabat lain perasan Nabi memang marah sungguh kat kau ni, tapi senyum saja Nabi ketika sampai kepada mereka. Masya-Allah. Bab ahbib habibaka haunan ma, cintailah kekasihmu pada kadar yang sepatutnya. Kawan lagu mana pun kena simpan sikit. Tu. Percaya lagu mana pun simpan sikit. Jangan bagi 100%. Kalau
kita akan kecewa dan merana. Kalau nak marah pun jangan marah dan benci 100%, simpan sikit. Mungkin suatu hari jadi kawan kan. Contoh dia adalah ni. Contoh dia adalah ni, tuan-tuan perempuan berbaca dalam surat khabar, tengok dalam berita setiap hari ni. Lepas tu simpan sikit. Waktu nak maki tu maki tak ada huruf. Lepas tu bila nak berkawan nak tahu mana. Video semua ada lah ni, orang rakam. Oi, dulu ceramah kan puntang dulu keluar kenyataan gunggang. Ini parti songsang lah, parti sesak lah, apa semua. Terteduk sekali. Berat. Telan tak lepas pi tu. Dia kata simpan sikit. Jangan ketika suka habis-habisan. Jangan ketika marah sampai tak ada ruang. Kelak kita akan kecewa dan berat. Subhanallah. Ini mengajar kita jangan ta'assub apa pun. Malam juga kami baca dalam satu khutbah ni, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dia ni seorang tokoh mazhab Imam Ahmad. Seorang tokoh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dalam kitab-kitab karangan dia sering bawa kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia bermazhab Imam Ahmad. Tapi bila dia naqal, dia bawa mai kata-kata nasihat, bahkan sandaran beberapa hukum, dia akan berkata qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bertengok keterbukaan mereka. Ya, dia nampak mazhab Imam Ahmad satu mazhab atau perletakan asas memahami hukum itu kuat berdasarkan dalil yang banyak apa semua, hadis-hadis yang kuat. Tapi tak menghalang dia untuk mengambil daripada imam-imam yang lain. Bukan dia tolak imam lain tak, tapi syarat-syarat mazhab ni dia nampak tang ni okey. Bukan mazhab lain salah tak. Lalu tidak menghalang mereka untuk menakalkan, memindahkan, mengambil daripada sesiapa sahaja. Dia tokoh yang hebat, besar dia. Dia ada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kitab syarah kepada hadis-hadis yang cukup hebat. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita ni apa taraf kita? Tinggikah kita ilmu pada segi ilmu, pada segi akhlak, pada segi ibadah? Lalu kita bila ta'assub pada sesuatu, ta'assub kita sangat, bukan sangat kuat, sangat jelek sebenarnya. Sampai tak mau peduli dah, sampai tak bagi ruang dah ke orang. Sampai orang lain sikit pada kita terus dicop. Tak ada rahmat. Hari ini situasi semasa menyebabkan ramai orang tutup mulut, tak mau kata apa. Sebab apa bila tegur, dekat cop ni, dicop sebagai macam ni, dicop sebagai macam ni, golongan tu, golongan ni. Habis akhirnya orang ambil gambar, tak selesai masalah akhirnya. Pekat-pekat berasa dia je betul. Keputusan dia ubah macam mana pun tak apa. Ni kami buat keputusan, yang kata apa? Pasal apa? Tanya masalah ke? Nak tanya pasal apa ubah pula itu lagu ni? Salah ke? Dari segi undang-undang pun awal tu punya kemas, kami saman exhaust bising. Exhaust kan, geng-geng muda marah. Menteri kata tak, kita bukan saman, kita siasat dulu. Pula hang punya sekat highway tu sampai jam, sampai geng-geng motor ni tak mau pergi kerja. Cari balik exhaust lama tukar, ada hak jual bila. Yalah, bising pun ganggu, bukan nak sokong kan, tapi kadang-kadang cara tu
Dia nak buat hangat-hangat lagu tu je. Denda 10,000. Bila artis kahwin duk rapat, apa ni depa 150 orang keluarga. Satu keluarga 150 orang. Kami pun ada keluarga ramai juga, 300 orang keluarga kami. Tapi kami kena buat kenduri jauh-jauh. Buat rapat-rapat kena sama. Ini lagu mana cerita? Ya, adil lah dalam berhukum. Jangan sekerat-sekerat. Ahbib habibaka hawnan ma. حدثنا عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي عن أبيه قال سمعت عليا يقول لابن الكواء هل تدري ما قال الأول. Sayyidina Ali kata kepada seorang sahabat dia, tahu tak kamu apa yang disebut oleh orang-orang yang terawal dari kita? Ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Cintailah kekasihmu pada kadarnya. Mungkin suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Duk sayang, duk apa semua turut apa, satu hari dikecewakan berat. Ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam. Bukan nak suruh tak kasih sepenuh hati dah, tapi kena ada sikit. Simpan puan. Ada masalah kita boleh hadapi dengan cara yang betul, tidak menggunakan emosi kerana terlalu menyayangi. Sebab itu ada pasangan, kalau suami dia mati, dia pun nak mati juga, bunuh diri sekali. Baru nikah, apa tak boleh terima isteri dia curang, bawa anak masuk dalam kereta, dia tembak anak, dia tembak dia. Yalah, bukan Islam. Tapi orang Islam pun boleh jadi lagu tu kalau dia tak simpan sikit habuan, dia selesaikan masalah. Wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Dan marahlah kepada musuhmu pada kadarnya. Nak benci seseorang, nak marah, ada kadar dia. Mungkin sahaja suatu hari dia akan menjadi kekasih kamu. Waktu tu bila throwback balik, macam-macam lah. Lah pula Facebook dia jenis hentak mai kat kita peringat. 2 tahun lepas ni maki tak ada huruf. Dekat pilihan raya tu pumpang habis kerap. Bila berkawan datang Facebook hentak mai balik. Allah kata terus delete lah. Berat. Itu jangan terlajak apa pun, jangan lajak. Itu je. Nak kawan jangan terlajak sampai apa pun tak peduli. Nak bermusuh pun jangan terlajak sampai tak bagi ruang untuk berdamai. Bab yang terakhir, la yakun bughduka talifan atau talafan. Janganlah marah kamu menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu marah ni boleh dapat pahala. Marah kerana Allah. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. Kata Sayyidina Umar, janganlah cinta kamu menjadi bebanan. Cinta sungguh kan, tuan-tuan pernah tengok filem kalau bahasa Arab dia panggil Laila Majnun, kalau orang putih Romeo Juliet. Tu cinta yang penuh dengan bebanan, kira lalah gila. Majnun tu mana dia gila.
dia punya sayang dekat Laila tapi tak dapat nak menikah dengan kau tu, akhirnya dia jadi gila. Tu. Janganlah sayang kamu itu menjadi bebanan. Punya sayang, pasangan suruh buat apa pun buat. Yang haram pun haram lah. Dia nak pakai lagu mana pun tak apalah, ni sayang, tak apalah. Tak boleh. Dan janganlah marah kamu menjadi sia-sia kerana nafsu. Marah tu kerana meluat, kerana hasad, kerana benci, tapi bukan kerana Allah. Jika marah kerana Allah apabila melihat seseorang atau sahabat kita buat tak elok, pasangan kita, anak kita buat perkara yang Allah larang, kita marah kerana Allah untuk berubah perkara tak elok, bagi kita pahala. Tapi hal-hal peribadi kita marah lebih daripada apa yang dilakukan melanggar Islam, maka marah kita itu adalah marah yang sia-sia. Faqultu kaifa dhak, lalu aku bertanya, bagaimana itu boleh berlaku? Qala idza ahbabta kallafta kulfa as-sabi wa idza abghadta ahbabta li sahibika at-talaf. Ditanya macam mana itu boleh berlaku, kata Sayyidina Umar, di antaranya pertama, jika kamu suka, kamu melayan semua kehendak seperti kehendak bayi. Budak ni anak kita tahu, tak kecil ni, apa pun dia minta. Dia bukan kira kita mampu beli ke tak mampu. Hak dia nak tu sesuai ke tak sesuai, dia tak kira. Yang dia tahu dia nak. Macam budak kita tak ada tepi kolam renang. Dengan budak lain, anak saya pun baru ni, dia punya syok peluk, dia terjun, lupa pakai pelampung, blub. Dia duduk rasa tak apa, tarik naik. Oh, dia tahu kata dia bukan setenang itu. Tapi budak, dia tengok dia nak panjat, dia panjat. Dia tak tahu jatuh dia teruk. Maka bila kita ni layan semua kehendak saudara kita, pasangan kita, anak-anak kita seperti kehendak budak-budak, ini sayang yang memusnahkan. Dan bila kamu marah, timbul dalam hati kamu kecelakaan dan kerosakan orang lain. Itu marah yang sia-sia dan berdosa. Yang marah tak mampu tigang jadi apa pun tak apa. Itu marah. Biar benggerak wang adu menega ni kata. Ya, walau kawan salah tapi tak boleh marah macam tu. Hingga akhirnya marah kita adalah marah yang sia-sia, merugikan dan berdosa. Tamma bihamdillahi ta'ala, selesai kitab ini. Segala pujian milikmu ya Allah. Ya Allah, bersaksilah bahawa kami mencintai Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kami membaca hadis-hadisnya. Kami menyintai sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kami diberi kekuatan untuk beramal dengan segala apa yang terdapat di dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al qira'atana li hadha al-kitab مثقلة لميزان خيراتنا يا رب. اللهم احشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم ارزقنا أن نستنى بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا